Fasal 30 pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Dato' Pengerusi. Okey, ini Fasal 30. Ini ada isu dia lah. Ini Pengerusi, saya bawakan ini semua bukan kerana saya nak kacau proses. Tapi pada saya, inilah isu-isu yang penting kita bahas di sini sebelum kita luluskan. Di Fasal 30 ini berkaitan dengan memberi jaminan pada orang yang telah dituduh, telah dibicara di mahkamah dan mahkamah telah membebaskannya. Katakan di mahkamah session dia dibebaskan. Tapi lepas itu pendakwa nak rayu kepada mahkamah tinggi. So dalam section 31 dia katakan mahkamah perbicaraan membebaskan tertuduh bagi kesalahan keselamatan. Pendakwa raya boleh memohon secara lisan kepada mahkamah bahawa tertuduh diriman dalam penjara semasa tunggu notis rayuan. Dan 32 mengatakan jika permohonan daripada pendakwa raya dibuat, mahkamah hendaklah memerintah tertuduh ini diriman. Jadi judicial oversight, judicial untuk check and balance judiciary dirampas. Lepas itu, selepas 30/3 mengatakan selepas dia filekan rayuan terhadap pembebasan, itu orang tertuduh itu telah dibebaskan oleh mahkamah, dirayu oleh pendakwa raya, sambil tunggu untuk perbicaraan kedua itu, dia pendakwa raya boleh pohon jaminan dia terus diriman. Dan mahkamah itu hendaklah penjarakan tertuduh itu. Dia tak ada apa-apa pertimbangan. It ties the hand of the judge. Dan katakan di mahkamah tinggi pun dia dibebaskan. Tapi pendakwa raya nak bawa dia ke mahkamah rayuan di Putrajaya. Pada masa itu pun pendakwa raya boleh katakan jangan bagi dia jamin. Okey? So ini artinya kuasa untuk mempertimbangkan isu ini, ruang untuk hakim mengatakan okey. Jadi saya rasa suatu perkataan macam ini diganti dengan ini. Atas permohonan oleh pendakwa raya di mana di bawah subsection 1, mahkamah boleh memerintahkan tertuduh itu diriman di dalam penjara sementara menunggu notis rayuan difailkan sekiranya mahkamah puas risiko keganasan terhadap orang atau harta tidak dapat dikawal oleh sekatan-sekatan terhadap orang yang dituduh seperti peranti pengawasan elektronik, perampasan pasport, pendepositian wang jamin dan sekatan melaporkan diri dengan pihak polis secara berkala. Satu peruntukan macam ini memberi sedikit ruang pada hakim untuk mempertimbangkan kes itu dan katakan okey riman jika ada apa-apa risiko ini akan bawa pada keganasan, yes riman. Tapi beri ruangan itulah. So kita ada check and balance dalam proses. Okey. Terima kasih. Itulah poin saya. Ya. Saya ingin bangun untuk menyokong pindaan ini. Bukan. Tunggu dulu ya, Mat. Saya pun. Okey. Masalahnya adalah bahawa pindaan sebagaimana yang terdapat dalam kertas pindaan Yang Berhormat Sungai Siput yang telah dibentang sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ringkas saja, Mat. Sebab ya, saya hanya nak bawa dari perspektif penyiasat. Isu sekarang ni, kalau kita lihat satu kes kalau teroris yang lebih complicated daripada yang kita rancangkan. Kalau kita dalam peruntukan dalam bahagian 2, 7.1, tata cara khas untuk berhubungan dengan perantian pengawasan elektronik. Kita tidak, kalau kita rasa mereka mungkin terlibat lagi dengan aktiviti terorisme, kita bagi ruang penyiasat supaya mereka boleh bebaskan orang ini untuk dapatkan apa kontak dia. Kalau kita terus hanya wajibkan hakim untuk tahankan semula, mungkin kita tahan seorang tapi kita tidak dapat ruang untuk menyiasat dengan lebih meneliti. Selain daripada bagi ruang kepada hakim
Tapi kita juga beri ruang kepada penyiasat supaya mereka boleh teruskan siasatan. Itulah sebab saya rasa pindaan ini boleh memberi menjadikan perkara ini lebih fleksibel. Ya, Ahmad. Terima kasih Datuk Pengerusi. Kalau kita teliti perbandingan antara bidang kuasa untuk menentukan tahanan ini dalam ISA dengan undang-undang baru ini, saya dapati tidak ada banyak perbezaannya. Kerana kalau dalam ISA itu kuasa mutlak untuk menentukan tahanan itu ditahan dalam tempoh yang tertentu adalah Menteri Dalam Negeri. Sekarang ini kuasa itu dipindahkan kepada mahkamah dengan tidak memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan satu keputusan lain. Bermakna apa sahaja yang dicadangkan secara lisan oleh pendakwa raya, hakim mesti menerima. Sebab itu saya menyokong cadangan pindaan oleh Sungai Siput ini supaya undang-undang ini dilihat lebih adil dan undang-undang ini boleh dilihat lebih rasional untuk pihak mahkamah membuat keputusan. Tetapi apabila pihak mahkamah tidak diberi ruang langsung untuk membuat keputusan sebaliknya ataupun untuk menerima apa-apa cadangan supaya hakim itu membuat pertimbangan, sekadar untuk menerima satu permohonan lisan daripada pendakwa raya, hakim mesti menerima cadangan tersebut. Ini saya nampak tidak ada banyak perbezaan dengan ISA. Oleh sebab itulah maka kita mesti menyokong usul pindaan daripada Sungai Siput ini. Terima kasih. Silakan Ya Mat Menteri. Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi. Boleh saya dapat satu peluang? Tuan Pengerusi, adakah Menteri berkenan faham ada Seksyen 56A kepada Court of Judicature Act 1964, di mana jika seorang ada dilepaskan dan dibebaskan oleh satu mahkamah tinggi, apa yang harus dibuat adalah untuk mendapat satu perintah daripada mahkamah rayuan, jika ada rayuan, untuk riman seseorang. Dalam pikiran saya, peruntukan pasal 30 dalam rang undang-undang ini tentang dengan the Court of Judicature Act. Dan dalam negara ini, melainkan the Federal Constitution, the Court of Judicature Act is the second highest law in the country. Nah, oleh itu apa yang harus mempertimbangkan adalah ini. Jika Seksyen pasal 30 tentang dengan peruntukan 56A Court of Judicature Act itu bermakna pasal 30 ini adalah batal yang inefektif. Bolehkah saya dapat penjelasan? Ya, silakan Ya Mat Menteri. Pertama, saya nak beritahukan kepada Yang Amat Batu, iaitu di peringkat terpakannya Seksyen 30 ini ada peringkat sudah dibicarakan, iaitu di peringkat mahkamah, bukan mahkamah Seksyen, saya sebut mahkamah tinggi, dia sudah dibicarakan. Jadi penahanan ini bukan lagi riman untuk menyiasat. Penahanan ini dia menyentuh mengenai peruntukan penahanan sementara menunggu proses undang-undang habis. Pasal 30-2 menyentuh mengenai perintah riman terhadap tertuduh di dalam penjara sementara menunggu notis rayuan difailkan. Peruntukan ini adalah amat mustahak kerana tertuduh yang dilepaskan oleh mahkamah
setelah perbicaraan berlangsung itu masih merupakan ancaman kepada keselamatan negara. Jadi kalau seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, iaitu kita letak peranti dan kemudian kita bail ke, ataupun kita suruh dia lapor kepada police station ke tiap-tiap hari. Hari pertama kita lepas dia cabut lari, ini semua tak boleh pakai dah. Ya? Dan dia merupakan ancaman. Dan pembebasan oleh mahkamah tidak, bila kita bebas daripada mahkamah dalam tuduhan ini, ianya tidak boleh dianggap ancaman terhadap keselamatan negara telah terhenti. Peruntukan ini mempunyai konsep yang sama seperti mana Yang Berhormat Bukit Gelugur sebut sebentar tadi, iaitu Seksyen 56A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan juga Seksyen 315 Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi kita sedar tentang kehadiran kedua-dua peruntukan ini. Jika kita menunggu peruntukan Seksyen 56A CJA terlalu lewat, kerana tertuduh apabila diputuskan tidak bersalah akan melompat lari keluar dari mahkamah, dia boleh keluar dah. Ya? Kita terlalu banyak kejadian yang telah berlaku yang memecah keluar tingkap ke mahkamah untuk melepaskan ini, semua sudah berlaku. Apatah lagi seorang pengganas. Jadi Yang Berhormat, kita sedar bahawa dia adalah bertentangan. Maka oleh kerana itu, oleh kerana seperti saya sebut daripada awal lagi, ini merupakan kesalahan keselamatan yang tidak boleh disamakan dengan ordinary criminal offence dengan izin. Maka oleh kerana itu kita perlu kepada Seksyen 30 ini sebagai untuk menyatakan bahawa ianya boleh dilakukan. Jadi kalau walaupun dia bertentangan, tapi saya kira di sini kita yang buat undang-undang. This is Legislative Assembly. Kita boleh mengadakan undang-undang, ya, dan mahkamah hanya dia interpret saja. Dan di sini kita masukkan kerana untuk menyatakan bahawa dianya boleh dilaku in spite of Section 56A yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadang oleh Yang Berhormat Sungai Siput dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Pasal-pasal 30 hingga 32. Pasal 30 hingga pasal 32 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jadual juga jadikan sebahagian daripada rang undang-undang. Yang Menteri. Saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.